Baik. Baik. Apa khabar Ikuan Group? Baik, sangat baik, amat baik. Oh, yes. Apa khabar Prudential? Luar biasa, fantasi. One day two case, one day one recruit. Oh, Sydney Milford. Who we are? I am Dirty, you are Dirty, we are Dirty. Okay, sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini, marilah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada junjungan Rasulullah SAW, kepada para muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Amin, amin. Okay. Sharing saya pada hari ini tak terlalu special ya orang kata. Okay, hari ini saya nak share 10 karakter entrepreneur yang perlu ada dalam diri seseorang, yang perlu kita contoh. Karakter-karakter yang perlu kita menonjolkan masa kita melakukan perniagaan. Okay? Okay, first yang pertama ialah karakter tentang percaya diri. Percaya diri sendiri. Maksudnya sebelum kita nak mula-mulakan apa-apa, kita kena percaya diri kita. Sebabkan kalau tak percaya diri kita, macam mana kita nak buat kan? Siapa lagi nak percaya? Okay. Kedua ialah disiplin. Yang kedua ialah karakter yang disiplin. Okay, kalau kita dah tengok kat sini, orang-orang yang berjaya semua yang ada berdisiplin. Daripada pemakaian ke, daripada On live tak dengar. oh tak dengar. Dengar tak dengar? Kaina tak dengar. Oh. Okay. Okay, boleh Okay, keduanya ialah disiplin Tentang disiplin ni sangat penting. Kerana tanpa disiplin ni kita power ke, kita hebat macam mana pun, kalau tak ada disiplin ni kita mesti tak boleh berjaya kan. So kalau kita nak tengok orang-orang yang berjaya, mesti disiplin dia tinggi lah. Disiplin daripada segi pemakaian, datang kan, apa semua. Kita pernah tengok orang-orang yang berjaya ni lambat ke apa ke, ada tak pernah tengok mesti tak pernah tengok kan. Jadi kalau apa-apa pun, kalau yang event apa-apa mesti kena ni dia disiplin. Okay, seterusnya ialah berani ambil risiko. Okay. Cantik tengok orang berjaya. Cantik. Okay, berani ambil risiko ya, kita semua ni adalah seorang-seorang yang saya percaya yang berani ambil risiko Okay. Macam mana kita awal-awal nak start masuk dekat takaful ni pun kita dah berani ambil risiko. And then apa yang halangan, apa datang dekat perniagaan, satu perniagaan, mesti kita kena teruskan je, sebab kita dah ambil risiko untuk mulakan perniagaan tersebut kan. Okay, yang seterusnya kreatif dan inovatif Maksudnya kat sini ialah kreatif ni dia bukan daripada segi seni maksudnya kreatif dan inovatif ni bermaksudnya daripada cara kita berniaga ke, cara kita buat sale, cara kita direct approach ke, kita kena think out of the box. Think out of the box maksudnya macam kalau kita buat posting apa-apa ke kan, macam ada baru-baru ni ada Abang Amir ada cakap kan,
siapa? Kak Ina kot. Siapa tak? Yang buat posting tentang hibah. Siapa nak ada hibah berganda kan? Benda tu ya. Benda tu padahal simple je. Tapi kita dengar okey lah. Kita dengar macam menarik. Itu lah maksudnya. Cara kita approach kan. Macam tu lah. Okay, seterusnya ialah berani untuk persaingan lah. Karakter ni pun kita perlu ada. Kalau kita tak ada untuk rasa ada persaingan tu, kalau kita hebat pun kita akan rasa kat takat tu je. Kalau kita rasa kita punya dah power kan, takat tu je. Sebab tak ada orang nak bersaing dengan dia kan. So dia pun, orang yang power pun kena ada rasa untuk bersaing lah dengan orang lagi power pada dia. Okay, seterusnya ialah teruskanlah belajar. Macam tu lah. Maksudnya kita kena terus belajar tentang apa-apa info-info, apa-apa pengetahuan-pengetahuan yang perlu kita ambil input lah. Okay, seterusnya ialah kita kena trust the process lah. Ini selalu lah. Ini selalu dititik beratkan oleh Abang Amir. Saya trust the process. Kadang-kadang saya percaya ada yang certain businessman, businesswoman yang baru-baru kan, lepas tu dia tak okey ke tak apa, dia belum sempat lagi nak percaya proses tu nak baik, dia dah tukar bisnes lain, dah cari kerja lain. Time tu sampai bila pun tak ada result dia. Okay, seterusnya itu je. Okay. Ada 10 dia kan? Ada 6. Yang lain ni bahasa ni Abang Meh. Urdu. Bahasa Urdu. Tak faham. Okay sampai situ sajalah saya punya sharing pada hari ni. Abang Meh ada apa-apa penambahan? Tambah lagi 4. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Saya tak tambah lagi 4 Saya ambil apa yang dipetik oleh adik 6 karakter usahawan hebat 6 ciri-ciri. Yang pertama, dengar manager cakap kat depan. Tak ada dah. Yang pertama, percaya diri sendiri Okay, benda ni saya selalu cakap dengan you. Apa-apa pun yang you buat, percaya dengan diri sendiri. Percaya dengan potensi diri sendiri. Sebab tak ada orang lain yang akan tolong percayakan untuk kau. Zahin, dia cakap dengan saya, Abang Amir, saya percaya Abang Amir mesti boleh buat. Ada ke dia cakap macam tu? Jarang kalau ada pun tak tahu kan. Tak ada orang tolong buatkan untuk kita selalu tau. Even saya pun tak buat untuk you selalu. Tapi apa yang saya selalu pesan, you kena percaya kat diri you sendiri. Setiap daripada kita ada kebaikan dan ada kekurangan. Fokus kepada kebaikan kita, kelebihan kita. Itu yang patutnya kita buat. Macam Pak An Pak An dia, kebaikan dia, dia bila cakap dengan kawan-kawan suara dia lantang orang suka dengan dia. Fokus kepada situ fokus ajak kawan-kawan gather ke, tak semestinya jumpa, mungkin dalam Zoom ke apa kan. Jangan fokus kepada keburukan yang datang lambat ke office. Jangan tu tolak tepi. Yang tu settle dengan saya je lagi. Kan, fokus kepada kebaikan diri, percaya kepada potensi diri kita sendiri. Whereby orang lain tak nampak, you kena nampakkan diri you dalam kereta Mustang, dalam kereta BMW, dalam kereta Merc kan. Kalau rumah besar, rumah banglo, rumah double story, rumah semi-D, you kena nampakkan diri you dekat situ. Dan barulah you boleh buat, barulah you boleh move ke depan. You kena nampakkan diri you buka cek untuk bagi dekat surau tempat tinggal you tu 50,000. You kena nampak benda tu. And then barulah you boleh percaya, aku kena buat macam ni sebab aku perlukan dorongan orang macam ni. Orang macam ni tengah tunggu aku ni. You kena nampak, you kena percaya kat diri you.
You kena nampak benda tu, then barulah you rasa macam okay, aku kena buat macam ni. Okay. Ada tu tentang percaya diri tu. Pernah dengar pasal Muhammad Ali ya? Muhammad Ali pun dia jadi kuat macam tu pun sebab ada wartawan pun dia kaji lah tentang Muhammad Ali ni. Dia selalu cakap dekat press conference dia ke apa ke, dia cakap I'm the greatest. Dia percaya diri. Macam tu lah still. Affirmation statement tau. Betul. Yang pakai slipper ni yang cakap banyak sangat. Affirmation statement, maksudnya affirmation dia tahu dia apa dia nak. Ini kita hari ni kita nak cakap Star Club kita takut. Ni bulan 5 ni kita nak cakap Star Club pun takut. Sepatutnya kita punya bahasa kena one language, MDRT, bukannya Star Club. Star Club bukan label kita. Betul. Bila you MDRT, automatic you Star Club. Habis kita. Cari kat diri tu, benda tu dulu. I'm MDRT, you MDRT. Itu pun MDRT. Nak kata puasa tak ada. Nak kata puasa 6, semua kena. Kan, semua tak puasa 6. Nak cakap benda tu pun, kita nak cakap benda tu. Kita bukan cakap untuk orang lain, kita cakap untuk diri kita. Buat tu dulu. Okay. Yang kedua, disiplin yang tinggi. Of course, disiplin you kena tip-top. You tak boleh pandang diri you tanpa you tak ada disiplin yang tinggi tau. That's why kita emphasize juga pukul 8 datang office, morning sharing, and then you kena buat 30 phone calls a day. Sebab apa? Untuk disiplinkan diri kita. Betul? Kalau you tengok successful people dia tak ada masalah bab macam ni. You tak percaya, you buka dekat Web Planner of the Year Award, tengok top agent berapa sekarang, 1.4 million. You rasa dia ada masa nak sembang pukul 8 pagi tak masuk office? Dia rasa ada masa dia nak fikir 3 presentation sehari nak kena buat? Ada masa nak fikir? Tak ada. Dia memang buat. Dia memang disiplin. Ada masa nak tanya, this meeting ada datang? Tak ada bang, tak ada. Ada tanya, sehari kau disiplin kau, hari kau sehari ada minta 10 nama? Tak ada pernah orang question. Sebab dia tahu kerja dia. Dia tahu benda tu yang dia kena disiplinkan diri dia in order untuk dia dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kita jangan kata nak percaya kita boleh buat. Nak tengok Web Planner of the Year pun takut. Jangan. Buka selalu. Saya manager pun saya buka. Bulan ni seorang ejen dekat JB close 65 kes, 114,000 TPC. 65 kes my friend. 65 kes. Some of you buat setahun tau. Dia buat sebulan, not even May, habis lagi. Tolong tengok, buka, explore. Ni, ambil balik ni, disiplin yang tinggi ni. Disiplinkan diri you. Tu untuk siapa? Untuk saya? Itu untuk you. Get back balik. Apa yang kita tertinggal sebelum ni, get back balik. Hari-hari kena check. Semalam kita tak tertinggal apa? Semalam cuti. Saya rasa PVM je yang kerja semalam. Tak tahu Allah Alam ejen lagi kerja ke tak. Kalau kerja Alhamdulillah. Tapi PVM saya semua kerja semalam. Kena disiplin ni, kena day in day out. Ni tambah-tambah ni bulan 5 ni 31 ni round the corner je. Lepas tu dah masuk bulan 6. Habis quarter 2. Kejap kan? Kejap. Tengok balik TVC apa. Yang ketiga, berani ambil risiko. Benda ni saya tak perlu cerita panjang. You datang office pun you dah ambil risiko pun. Then make sure you datang office you gain something. Kalau you datang office ni for the sake of agency structure, you kena masuk office pukul 8 apa semua. You berani ambil risiko COVID whatsoever, kena Roblox 2,000 lah apalah. Kan? Baru ni viral. Sebelum pukul 8 orang keluar dah kena 2,000. Okay, kau safe lah. Betul. Tapi you dah ambil risiko tu, you dah datang ke office sebelum pukul 8 apa. Tapi kenapa you make it wasted?
Kenapa perlu tengah hari balik rumah? Kenapa perlu you buat satu hari 5 phone call? Kenapa perlu sehari you buat 1-2 presentation? Kenapa? You dah ambil risiko, you dah gadaikan segala-galanya untuk datang ke office, to gain the energy, to work together with your friend. But yet, you buat 3 presentation, you buat less than 3 presentation per day, getting 3 to 5 new name per day. Wasted. And then berani ambil risiko ni. Ada konteks is, let's say you ada satu tempat office yang you nak nesting. Why not you hire the orang kata apa influencer apa? SEOI. Sinto influence. You bagi upah kat dia so that dia boleh bring in your business. Itu one of the criteria, one of the berani consider ambil risiko, kan? Kita tak tahu, mungkin case to lab ke whatsoever, kan? But yet you kena invest sometimes dalam business. Bukan sometimes, most of the time. Saya buat, Abaudi buat, most of senior agent have their own COI. Yang memang kita bayar memang kalau dia dapat dia recommend case ni. Dia tak boleh nak kedekut sangat-sangat dalam bisnes ni. Bukan nak kedekut sangat lah. Memang tak boleh nak kedekut lah. That's why saya pernah sembang dengan businessman, kawan-kawan saya, klien-klien saya. You dah pernah buat bisnes dengan Daya dah banyak kali tipu you, tapi you masih lagi sub kontrak kat dia. Saya cakap, kenapa kan? I have to take a risk. Out of 10 payment, mungkin 5 payment dia bagi kat aku. Okay dah, aku dah bikin profit. Lagi payment dia 5 sakau, dia sakau, tak apa. What to do? Aku kena jalan terus. So, ada people business like that, you know. Kita ada? Tak ada. How much your cost? Apa tu? Member? Oh, member. Ini awak punya live ke record? Live tak apa. Live dia automatic sambung balik, kan? Berani ambil risiko handphone ni, berbunyi pula dia. Itu ada business. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Yes, macam adik cakap tadi, Kaila buat hibah berganda. Why not kita gunakan that dialog untuk promote dekat orang? Kita menipu ke? Orang rasa hibah berganda menipu? Tak. Apa tu berganda? Orang explain. Accident, disebabkan accident double. You ni gunakan ni. Bukan saya nak kata menjual apa yang berlaku sekarang, tapi ni MRT ni, kalau meninggal, ada meninggal tu, berapa dia dapat? Triple. This kind of story you must tell other people. I can guarantee you, daripada 260 orang yang cedera, 40 masuk ICU, kan? 200 lagi cedera parah, 260. Berapa banyak yang ada tagaful? Definitely. Numbers doesn't lie. Kat Malaysia, orang Melayu kita 20% je yang ada tagaful. Si 260 ni, bagi 2 lah yang orang Melayu, 130 orang Melayu kita, 20% ada tagaful. Lebih kurang 26 orang yang ada tagaful. 90 lain tak ada, bang. Kalau 260 orang itu yang meninggal, kita dah wasted kan potential 90 yang lain. Kita menafikan hak mereka daripada pendapat 3 kali ganda daripada hibah. Some of them ada anak, some of them ada family. Tu benda tu you nak kena cerita dengan orang. You must be creative. Macam ni nak kreatif, you kena fikir lah. You kena fikir, you gain balik you punya experience. Tengok balik experience you. You pergi present kat mana? Okay, I present kat Gombak. Orang punya Gombak macam ni, culture dia macam ni. Apa yang perlu aku buat? Orang Puncak Alam, apa dia punya intake? Apa dia punya ni? Apa dia punya fokus? Setengah orang lain maybe ikut tempat, maybe ikut orang. Aku present kat Mamak perangai ni macam ni. Aku present kat India macam ni. Aku present kat Cina macam ni. Aku present kat Bayu macam ni. Aku present kat orang Perak, orang Langkap macam ni perangai ni. You must be creative. You kena ada record semua. Tak boleh nak ni kepala Zahir terlalu fikir dia gitu kan. Tak boleh. Zahir dia tahu close orang dia tak.
Kreatif dia kat situ. Dan ada orang Toyota, ada orang yang kerja Honda, Toyota, kan, Mercedes ke apa, service center, boleh rujuk kat saya. Apa yang Zahir cakap, orang boleh ambil. Saya pernah dengar dialog dia cakap apa tau, kau tengah repair kereta, kereta kat atas, tiba-tiba cek tu jatuh, kau terkena impak. Tu contoh story dia cerita dengan orang. Boleh belajar dengan dia. You must be creative. Yang kelima, berani bersaing. Kan? Ini bila Kak Ina masuk semua tak ada yang tak apa lah Kak Ina tu ejen. Tak boleh macam tu. Kena ada daya saing. Ingat Kak Ina robot ke? Setiap bulan dia top ejen. Tak. Bulan lepas apa top ejen? Tuan Izzat. Tuan Izzat. Polis. Bulan sebelum tu? Zahin. Bulan sebelum tu tak ada lagi yang konsisten tau untuk achieving. Yang top 3 podium punya tempat ni tak ada lagi yang konsisten. Pasal nak notice tak, daripada bulan lepas, bulan sebelum tu, semua orang lain, podium orang lain. Hidup kita semata-mata 30-40 ribu TPC ke sebulan? Hidup kita ni nak mengejar apa tau, kejayaan setiap masa, bukannya sebulan, setiap masa. Saingan tu kena ada. Winning is a habit. Lama tak dengar. Winning is a habit, bukannya winning is a bukan loser. Winning lah nak campur orang kadang bagi salam. Tak apa. Hari ni dah menyampuk banyak, tak apa, relax. Bukan winning is just a talking, it's just a story. Winning is a habit. Winning is a culture yang perlu kita terapkan dalam diri kita. Ada challenge baru dapat, ada ni baru dapat, ada je dapat. Tapi kita tak fokus pun challenge tu, sebab kita tahu kerja kita apa yang kita buat. Rasa production yang 1.4 million, dia heran berapa duit Star Club Summit dia dapat. Nak bagi tahu, 2 tiket Star Club Summit tau. 1 tiket Star Club Summit lebih kurang dalam 20,000 costing. Sedih kan 20,000 tu. Tak heran bang, kira commission dia berapa. Dia ada fikir ke, aku kena buat Star Club Summit ni baru dapat ni. Tak ada, dia buat kerja dia je. Reward tu datang kemudian. That's why benda tu penting. Berani bersaing. Company challenge. That's why dia tak panggil contest, dia panggil challenge. Company challenge you. Sekarang ni agency challenge you. Dah submit 2 kes belum bulan ni? 20 hari bulan sampai 31. Submit and capture. Agency challenge. Kata company besar challenge you pun tak boleh nak ambil. Agency yang kecil ni pun challenge you. Kalau you tak ambil, then kena check balik lah. Kena check balik dalam hati kita ni, betul ke kita ni ada semangat nak buat insurans ke tak? 2 kes susah sangat ke? 2 kes 100.5 ke atas, itu pun bagi talian ayat. Bawah 100.5 boleh consider 0.5 kes. Submit dengan capture. Trust the process. Belum cukup hal, jangan berhenti. Apa yang you buat hari-hari, lagi 5 tahun, lagi 10 tahun akan berterima kasih dengan apa yang you buat hari-hari. Benda ni yang saya percaya, benda ni yang saya dah dapat, benda ni yang saya dah rasa. Apa pengorbanan yang saya buat tahun 2011, 2012, kena tinggal member, balik tengah malam, klien bayar sebulan ni lab, macam-macam. Itu proses untuk saya jadi hari ni. Saya dah rasa, saya nak ajak kawan-kawan rasa. Bukan bermaksud saya nak you rasa apa yang saya rasa dulu, tapi saya nak you rasa apa yang saya percaya dulu. Saya trust the process. Saya buat 5 presentation sehari, 3 ke 5 presentation sehari. Saya all out every day. Pagi-pagi saya datang office, tak pernah miss 7.30 pagi. Saya
displaykan diri saya buat 30 phone call sehari. Tak boleh pagi 30, buat 15 pagi, 15 petang. Tak boleh buat 15 pagi, 15 petang. Pagi buat 10, tengah 10, petang 10. Presentation saya ikut waktu solat. Sebelum Zuhur, Asar, Asar Maghrib, Maghrib sampai Isyak. 5 presentation sehari. That's why saya punya production tak pernah bawah 200,000. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berterima kasih 2011, 2012 saya buat macam tu. Sebab apa? Benda tu yang create habit saya sampai hari ini. Apa yang saya bawa dulu tu akan tunjukkan kat saya apa yang saya dah achieve hari ini. Saya berterima kasih sangat-sangat. Sebab saya percaya proses tu akan menjamin kehidupan saya yang baik satu hari nanti. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak perempuan lah perempuan seorang kan. Puan dah kahwin, oh ni belajar PM ke tak? Cik lah. Ni cik bukan cik. Percaya apa yang you buat. Tanya saya, pernah claim reject? Pernah. Ada claim mati? Ada ROP? Banyak. Pernah ADP tak masuk? Pernah. Apa lagi tak pernah? Pernah ejen lagi? Pernah, banyak kali. Tanya Odi. Pernah kena marah dengan ejen? Pernah, banyak kali lagi. Pernah kena marah dengan bos? Lagi banyak. Apa lagi yang tak pernah? Ini adalah sebahagian daripada proses you untuk jadi orang yang berjaya. Itu je. Tak pernah saya buat sedikit amendment. Tak pernah dapat ADP, bukannya salah saya. Transfer case banyak. Rekrut banyak, letak bawah. Bulan tu saya buat 30,000. Tapi bulan tu juga transfer case PNR bagi dekat ejen, 2 orang ejen bawah saya 40,000. Production saya pun negatif 10,000 bulan. Padahal saya dah buat 30,000 bulan. Kejadian jadi bulan 2 2012. You just imagine. Sistem yang salah, saya betul. Pun saya pernah kena. Tapi adakah saya down sebulan? Tak ada bang. Bulan 3 50,000 production. Saya balas dendam lah. Macam mana saya balas dendam? Tiket Star Club tak dapat pergi. Pasport hilang last minute. Tahun tu 2 tiket 400,000. Top Takaful National. Saya trust the process. Saya tahu ini adalah ujian yang Tuhan bagi kat saya untuk saya jalan ke depan. Orang lain tak dapat. Sebab apa? Kena reject, down. Kena marah dengan kapten, down. Lambat datang pagi, kena bayar RM10, down. ROP, down. Claim tak bayar, down. Loading, down. Sikit je apa yang Tuhan uji kita. Dah kita banyak tarik handbrake. Dah kita banyak compromisekan kita punya vision dengan mission. Jangan kawan-kawan. You dah letak diri you satu tempat yang penuh dengan penghargaan. Kita semua ingin rasa dihargai, betul? Kita nak rasa diri kita dihargai. Kita dah nampak dah, kita letak diri kita dalam GTR. Kita dah nampak kita letak dalam Alphard. Kita dah nampak kita letak diri kita dalam banglo Semidi. Kenapa kita sendiri nak biarkan diri kita merampas balik benda tu? Kebahagiaan yang you rasa masa you setting goal tu, kenapa you nak biar diri you rampas balik benda tu? Kenapa? Kalau orang lain rampas apa? Ini kita sendiri yang biar kita rampas balik dream kita tu. Nak tanya balik, kita ni waras ke tak? Guys, sebenarnya topik ni seronok pasal saya berterima kasih kat adik lah kerana bawa topik ni. Elok juga 6. Kalau 10 lagi tengah hari pun habis. Okay, terima kasih kat adik. So itu saja pesanan saya. Wrap up lagi sekali. Yang pertama, percaya diri sendiri, disiplin yang tinggi, berani ambil risiko, kreatif, berani bersaing dan trust the process. 6 je dulu adik bagi kita ini. Kalau bagi kita 10 tu lepeh. Dengan YX call saya je.
Okey. So oleh itu saya pulangkan balik kepada Tuan Pengerusi Majlis pada hari ini.